Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusri bin Roslan, nombor matrik P132731. Saya dan rakan-rakan dari kumpulan 7 akan membentangkan teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow ke atas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Abraham Maslow merupakan seorang pelopor dalam bidang psikologi kemanusiaan yang telah banyak menyumbang di dalam dunia pendidikan melalui teori keperluan pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk menghurai implikasi teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow ke atas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pendekatan yang diberikan adalah dari segi konsep teori hierarki keperluan, pengaplikasian konsep teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow dalam pengajaran dan pembelajaran, serta implikasi konsep teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow ke atas pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayub bin Muhammad Talib. Saya akan teruskan dengan pengenalan. Abraham Maslow adalah seorang psikologi terkenal yang berkait dengan psikologi humanistik setelah melihat keselesaan dengan menyebabkan mata pelajaran kemanusiaan seperti geografi dan demografi. Poin kedua, pendekatan humanistik melibatkan teori-teori yang melihat kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam memperkembangkan potensi seseorang individu. Pendekatan humanistik ini lebih berpandukan kepada murid dan murid diibaratkan sebagai seorang pelanggan. Poin ketiga, perspektif humanistik mementingkan pendekatan moral dan potensi seseorang individu semasa proses pembelajaran. Humanistik berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Mereka menegaskan setiap individu yang mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. Untuk poin yang terakhir, teori keperluan pembelajaran banyak membantu anak-anak murid, di mana Abraham Maslow merupakan tokoh terkenal dalam teori keperluan. Ia memperkenalkan teori pembelajaran hierarki keperluan manusia, iaitu 5 komponen asas, antaranya keperluan psikologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan dan keperluan sempurnakan diri. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, saya Nur Aifah Najwa Abdul. Saya akan membentangkan konsep teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow. Konsep teori hierarki keperluan yang diciptakan oleh Abraham Maslow ini merupakan satu bentuk piramid yang mewakili tahap keperluan manusia secara keseluruhan lah. Seterusnya untuk teori hierarki ini, keperluan paling asas terletak pada bahagian paling bawah aras piramid yang perlu dipenuhi lah, iaitu keperluan fisiologi. Pada peringkat awal, keperluan fisiologi ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi keperluan di peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu keperluan sempurnakan diri. Apabila keperluan fisiologi ini berjaya dicapai, dia akan ke peringkat yang seterusnya lah sehingga mencapai peringkat yang paling tinggi. Untuk teori hierarki ini, dia mempunyai 5 keperluan asas, iaitu yang pertama, keperluan fisiologi, iaitu keperluan asas yang perlu dicapai untuk manusia, seperti air, makanan, minuman, tempat tinggal dan juga udara untuk penuhi keperluan kehidupan seharian lah. Seterusnya keperluan keselamatan, iaitu dari segi perlindungan, undang-undang untuk menjamin kesejahteraan hidup. Keperluan yang ketiga adalah keperluan sosial, iaitu keperluan dari segi kasih sayang, hubungan antara manusia lah, kasih sayang, cinta dan juga rasa kepunyaan. Seterusnya keperluan yang keempat adalah keperluan penghargaan, di mana keperluan ini manusia memerlukan untuk rasa dihargai, disanjungi dan juga dihormati. Dan yang terakhir adalah keperluan sempurnakan diri, iaitu merupakan keperluan yang paling tinggi lah, yang mana manusia dia akan mengembangkan sepenuhnya potensi yang ada dalam diri manusia tu, dalam diri individu tu pada peringkat inilah. Contohnya dalam kepuasan ataupun perasaan dalaman lah. Itu saja daripada saya. Farida akan membentangkan tentang pengaplikasian konsep teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow dalam pengajaran dan pembelajaran.
Yang pertama adalah keperluan fisiologi ataupun keperluan asas, di mana guru dan pihak sekolah menyediakan kemudahan, fasiliti, jaringan teknologi seperti internet dan juga wifi dan juga peranti elektronik. Yang kedua adalah keperluan keselamatan, di mana guru menetapkan peraturan dalam bilik darjah, menyediakan jadual bertugas dan juga melantik ketua dan penodong ketua kelas. Seterusnya adalah keperluan sosial, di mana guru sentiasa menyayangi murid dan memainkan peranan sebagai ibu bapa murid di sekolah. Keempat ialah keperluan penghargaan diri. Guru memberikan motivasi dan bertindak sebagai fasilitator kepada murid. Dan akhir sekali ialah keperluan sempurnakan diri, di mana pelajar berjaya mencapai tahap kejayaan dalam pelajaran dan mereka berpuas hati dengan hasil usaha mereka. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Diana. Saya akan teruskan dengan implikasi Maslow's hierarki terhadap PDP. Untuk contoh situasi yang pertama ialah murid bersarapan yang cukup sebelum ke sekolah. Dan ia merujuk kepada keperluan fisiologi. Implikasinya adalah kesihatan pelajar tersebut terjaga dan dia dapat fokus dengan baik semasa di dalam kelas. Untuk contoh situasi yang kedua ialah guru menunjukkan kasih sayang terhadap murid melalui teguran, pujian ataupun nasihat. Dan ia merujuk kepada keperluan sosial dan juga penghargaan. Implikasinya adalah murid akan sentiasa rasa dihargai dan disayangi oleh guru mereka, menyebabkan mereka bersemangat untuk belajar. Contoh yang ketiga adalah guru merancang aktiviti pengajaran yang menarik mengikut tahap kebolehan murid tersebut. Dan ia merujuk kepada keperluan sempurnakan diri. Implikasinya adalah semua murid dapat memahami pelajaran mengikut kefahaman masing-masing. Saya Nurafita binti Muhammad Muta akan meneruskan dengan kesimpulan. Menurut Maslow, setiap manusia berupaya untuk mencapai kesempurnaan diri sekiranya tahap-tahap keperluan hierarki keperluan dipenuhi. Dengan memuaskan keperluan fisiologi murid, menyediakan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk belajar, menabur kasih sayang kepada mereka dan membiarkan mereka rasa dihargai, maka generasi muda akan mencapai ke tahap kesempurnaan diri. Justru, warga pendidik seharusnya peka dan prihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar seiring dengan langkah-langkah yang praktikal. Dengan usaha ini, guru dapat mengatur strategi yang praktikal dan berkesan untuk mencapai potensi maksimum pelajar dalam mencapai kecemerlangan. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.